Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurjuma binti Muhammad Syam dari kelas 3 RK. Hari ini saya ingin membentangkan kerja lapangan saya yang berkaitan dengan amalan kita semula di Taman Cahaya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi saya iaitu Puan Ling Siu kerana telah membimbing saya menyiapkan kerja lapangan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan saya Ayu Andira binti Syahrin Amri kerana sering membantu bersama-sama dalam mencari maklumat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya iaitu Encik Muhammad Syam Benja dan Puan Nurani binti Arif Shah kerana memberi sokongan dan semangat kepada saya untuk menyiapkan kerja lapangan geografi saya. Saya dan rakan saya telah bekerjasama untuk menjalankan kerja lapangan berkaitan dengan amalan kita semula di Taman Cahaya. Saya telah membuat kajian tentang konsep dan takrifan kita semula serta mengenal pasti jenis bahan-bahan yang dapat kita semula. Selain itu, saya juga mengenal pasti kepentingan amalan kita semula di kawasan kajian serta saya juga telah mengenal pasti masalah atau halangan penduduk dalam menjalankan kita semula di kawasan kajian. Saya juga telah mencadangkan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Antara sebab pemilihan kawasan kajian adalah kawasan ini berhampiran dengan rumah. Jadi ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian. Objektif kajian ada 5. Pertama, saya dapat mendefinisikan konsep dan takrifan kita semula. Nombor 2, menyenaraikan jenis bahan-bahan yang dapat kita semula. Nombor 3, mengenal pasti kepentingan amalan kita semula. Nombor 4, saya dapat mengenal pasti masalah atau halangan dalam menjalankan kita semula di kawasan kajian. Dan akhir sekali, saya dapat mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kita semula di kawasan kajian. Kawasan kajian saya terletak di Taman Cahaya Kampar. Taman Cahaya merupakan sebuah taman perumahan yang terletak di antara Mambang Diawan dan Kampung Air Taman Labu. Kawasan ini terletak kira-kira 42 km daripada Ipoh dan mengambil masa selama 50 minit untuk sampai di sana jika menaiki kereta. Bentuk muka bumi yang terdapat di Taman Cahaya ialah tanah pamah dan saliran. Terdapat banyak infrastruktur yang dibangunkan di tanah pamah seperti tempat beristiadat, sekolah, pertempatan dan sebagainya. Ini ialah peta lakar kawasan kajian. Saya telah menggunakan 3 kaedah kajian. Pertama, saya telah melakukan pemerhatian di sekitar Taman Cahaya Kampar untuk mengenal pasti jenis-jenis bahan yang dapat kita semula serta masalah atau halangan dalam melaksanakan amalan kita semula yang terdapat di kawasan ini. Kaedah yang kedua, saya telah menggunakan kaedah rujukan. Saya telah mendapatkan maklumat tentang konsep dan takrifan kita semula dengan merujuk kepada buku teks. Selain itu, saya juga melayari internet untuk mencari maklumat berkaitan dengan kepentingan amalan kita semula serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian. Kaedah yang terakhir adalah saya gunakan kaedah soal sidik. Kaedah soal sidik dilakukan dengan cara mengedarkan borang soal sidik kepada 10 orang responden terpilih untuk mendapatkan maklumat tentang kepentingan amalan kita semula di kawasan kajian. Di samping itu, kaedah ini juga digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang masalah atau halangan dalam melaksanakan kita semula di kawasan kajian serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil kajian yang pertama kita ialah konsep dan takrifan kita semula. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, kita semula bermaksud kaedah atau teknik memproses bahan seperti tin, botol atau kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula. Merujuk kepada buku teks geografi tingkatan 3, elemen kita semula 3R, reduce, reuse dan recycle, bermaksud memungut dan menghasilkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Hasil kajian kita kedua ialah jenis-jenis bahan yang dapat kita semula. Barangan plastik sering dihantar ke pusat kita semula kerana ia mudah didapati, murah dan senang dibawa. Sebagai contoh, beg plastik, cawan plastik, bekas makanan plastik dan sebagainya. Kertas juga sering dihantar oleh penduduk ke pusat kita semula. Dalam konteks ini, kebanyakan penduduk mempunyai anak dan buku-buku latihan anak mereka yang terpakai sering di kita semula. Contoh bahan kertas yang lain ialah surat khabar lama, majalah dan juga buku cerita. Barangan kaca juga dihantar untuk di kita semula. Contohnya botol minuman kaca, botol ubat, atau botol sos dan kicap. Harga jualan barangan logam yang tinggi menyebabkan barangan ini sering dihantar ke pusat kita semula. Sebagai contoh, tin minuman, tin biskut serta barangan elektrik yang sudah rosak. Yang ketiga, kepentingan amalan kita semula di Taman Cahaya Kampar. Melalui soal sidik,
Majoriti responden iaitu 70% berpendapat bahawa kepentingan kita semula adalah untuk mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh sampah pepejal seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Selain itu, amalan ini juga dapat mewujudkan persekitaran sihat, bersih dan selesa agar mewujudkan komuniti harmoni. Melalui soal selidik, 10% daripada responden berpendapat bahawa kita semula dapat menambahkan pendapatan penduduk. Dengan menjual barangan kita semula, wang tersebut dapat digunakan untuk sara hidup dan membeli barangan keperluan. Menurut kajian yang dijalankan, 10% responden berpendapat bahawa kita semula dapat menjimatkan kos dan sumber alam. Sebagai contoh, untuk mendapatkan 1000 kilo kertas, 17 buah pokok akan ditebang. Dengan mengamalkan kita semula, bilangan pokok yang ditebang dapat dikurangkan. Akhir sekali, kepentingan amalan kita semula ialah dapat menceriakan persekitaran. Melalui pemerhatian saya, kawasan perumahan yang mengamalkan kita semula kelihatan lebih bersih dan ceria berbanding dengan kawasan perumahan yang tidak mengamalkannya. 4. Masalah dan halangan dalam menjalankan amalan kita semula. Masalah dan halangan yang dialami oleh penduduk ialah harga jualan barangan kita semula yang rendah, membuatkan penduduk tidak berminat untuk mengitar semula. Mereka menyatakan bahawa usaha mereka tidak sepadan dengan hasilnya. Selain itu, sikap penduduk yang malas untuk mengasingkan sampah juga menjadi salah satu masalah. Mereka lebih gemar melongkokkan sisa pepejal mereka ke dalam satu beg plastik yang besar kerana ianya lebih mudah. Seterusnya, di kawasan kajian pula, bilangan pusat pengumpulan yang sedikit membuatkan penduduk tidak mengamalkan amalan ini. Kedudukan pusat pengumpulan yang jauh juga membuatkan penduduk tidak berminat untuk mengitar semula kerana mereka terpaksa kepekan hanya untuk mengitar semula barangan terpakai mereka. Dan akhir sekali, melalui soal selidik, 40% daripada responden menyatakan bahawa mereka kurang pengetahuan serta kesedaran tentang hal ini. Oleh itu, sampah mereka akan sering dibuang tanpa dikitar semula. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan kita semula di kawasan kajian. Sebanyak 20% daripada responden berpendapat bahawa pendidikan adalah langkah yang terbaik untuk memupuk amalan ini. Pendidikan dapat mengajar penduduk akan kepentingan serta kebaikan kita semula. Penduduk juga akan berasa tanggungjawab untuk menjadi seorang yang berhemah dan menyayangi alam sekitar. Seterusnya, melalui soal selidik, 20% responden berpendapat bahawa kempen adalah jalan terbaik untuk memupuk amalan kita semula. Kempen dapat memberi kesedaran bahawa pentingnya kita semula dan terdapat banyak manfaatnya. Selain itu, melalui soal selidik juga, 30% responden menyatakan aktiviti gotong royong dapat memupuk amalan kita semula. Penduduk di kawasan kajian boleh mengadakan aktiviti ini dengan lebih kerap seperti 2 atau 3 kali sebulan. Dengan ini, kawasan tempat tinggal akan kelihatan bersih. Dan akhir sekali, melalui soal selidik, 30% responden mencadangkan bahawa pihak berkuasa tempatan untuk menjadikan lebih banyak lagi pusat pengumpulan. Hal ini kerana lebih banyak pusat pengumpulan lebih mudah untuk penduduk mengitar semula. Penduduk juga akan lebih kerap mengitar semula kerana pusat pengumpulan berada lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Akhir kata, amalan kita semula haruslah diamalkan oleh semua lapisan masyarakat kerana amalan ini dapat membantu mengurangkan pencemaran. Saya juga berharap agar amalan ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi seluruh rakyat Malaysia agar negara kita kekal harmoni. Sekian, terima kasih.